untuk memberi sedikit ucapan alu. Jadi saya sebenarnya tadi baru habis solat. Masih uniform petang tadi. Tapi dah mandi lah Jadi malam ni saya pun tak nak cakap banyak sebab rasa ramai yang dah kenal saya. Yang tak kenal lagi tu saya kenalkan diri saya ni. Saya ni asal kampung Cerangau. Tak sedap kecek luar, kita kecek Kelantan dah. Jadi saya ni orang Jerangau. Anak apa ni Haji Harung. Tapi Pak Tih Hasil kenal lah saya. Waris lagi ni, tak jauh. Waris. Jadi saya ni terlibat dengan politik ni. Orang kata macam bidai terjun. Kebetulan. Campur dengan semangat saya ni untuk lama dah nak berbakti pada masyarakat. Tu je hamba mampu. Nak baik dengan orang, nak tolong hak mana orang susah. Hamba gunakan platform PKR. Tu je niat hamba. Hak selebihnya tu hamba serah pada Allah Taala apa berlaku. Tapi hamba masih bersama dengan ahli jawatan kuasa semua ni untuk cuba nak beri sesuatu pada orang kampung dengan kadar kemampuan yang hamba dah ahli jawatan kuasa hamba boleh buat. Sementara hamba ni dalam pembakar lah. Berubah tepat sebab apa dia buat live. Malam ni orang kongsi 5, orang gobek beruntung dah. Sebab kita ada wakil daripada PN ni, kita buat live. Kita boleh guna link apa ni keadilan Malaysia. Jadi kita beruntung lah. Jadi hamba pun nak kecek banyak pun masa tak ada. Lepas tu pula kita ramai lagi nak kata pun ceramah dok juga sebab ni kita tak dirancang. Jumpa tadi kita ajak dia sudi mari. Jadi untuk selanjutnya kita beri peluang pada penceramah kita lah dah. Untuk daripada MPN ni untuk secara jelas lagi apa itu PKR. Cuma hamba nak royak ke orang kampung sini, kita ni ada dah parti PKR di kawasan kita ni. Wakil kita, ketua kita Saudara Wadi selaku ketua PDA, Pak Tih Hasil sebagai ketua ranting. Untuk ni bersama dengan Abellah. Semua adalah ni apa ni bedu kita. Maknanya kita ada parti dah sini, ada parti PKR dah. Jangan terlalu mengharap ke orang sebelah. Ada apa masalah kecil-kecil, jangan terlalu mengharap ke sana. Kita pun boleh bantu. Cuma jangan minta rumah tu, hamba kena jangan minta rumah, jangan minta hok pelik-pelik lah deh, hok tak mampu sebab kita masih pembangkang. Kalau kita kaji insya-Allah kita boleh, tak ada masalah. Jadi lebih kurang lagu tu daripada saya. Selebihnya saya serah pada pengurusi majlis lah untuk program kita seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Khairul Anwar selaku pengarah dan penyelaras DUN N27 Gua Ipoh di atas ucapan alu-aluan kepada kita semua. Jadi saya selaku pengurusi majlis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua adik kakak yang ada di bersama kita pada malam ini. Ya, saya difahamkan oleh tuan rumah, dia kata hampir menyeluruhlah dia panggil masyarakat di Kampung Gobek ni pada malam ini. Jadi kita harap orang hak mari ni seperti mana kata saudara Anwar tadilah, jangan mengharap bagai yang besar. Mari tu kerana keikhlasan. Yang pertama nak berkenalan. Yang kedua kita nak apa? Nak beri undi kalau kita ikhlas. Kita tengok mana yang terbaik. Jadi saya tak perlu ceramah banyak pada malam ini. Tadi pun saya dah tersasul, tertinggal doa. Jadi saya minta maaf banyak. Sekali lagi saya persilakan Tuan Imam Kampung Gobek, saudara Ustaz Wan untuk membaca doa. Minta maaf. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, eloklah sebarang majlis itu dimulakan dengan bacaan doa. Jadi sama-samalah kita berdoa
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dan keberkatan pada majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Sebelum kita mulakan doa, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم أرزاقنا وسلم آباءنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل ديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah agar memberikan rahmat dan keberkatan kepada kami ya Allah di dalam majlis yang kami adakan pada malam ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau satukanlah hati-hati kami ya Allah, semoga mendapat kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ya Allah kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, semoga ya Allah Kau berilah kami ya Allah kemenangan di atas apa yang kami usahakan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Imam Ustaz Wan di atas bacaan doa yang telah beliau laksanakan tadi. Jadi untuk meneruskan majlis kita pada malam ini, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Timbalan Ketua Cabang Keadilan Tanah Merah, Saudara Datuk Hanuzi Zaharim, untuk memberikan sedikit ucapan. Silakan. Terima kasih Cikgu Rem selaku pentara majlis, sahabat saya yang ni Saudara Zam yang menyumpahkan ahli Majlis Pimpinan Negeri Keadilan, Saudara Roslan
juga ahli Majlis Pimpinan Negeri dan terlibat juga di peringkat pusat. Jadi kita bertuah dia ada bersama kita pada hari ini. Sahabat-sahabat semua, saudara Ismail Marikan, juga ahli Majlis Pimpinan Negeri, Ketua Penyelaras Dun Ipoh, saudara Khairul Anwar, saudara Cik Lee, Naib dan rakan-rakan jawatankuasa semua, wanita dan AMK. Saya ambil sedikit masa lah, izinkanlah hamba sepatah dua, sikit sahaja sebab nak beri ruangan yang lebih kepada sahabat hamba. Tahniah dan terima kasih pada yang berada di sini. Parti Keadilan ataupun PKR, ketua kita, presiden kita ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isteri beliau Datin Seri Wan Azizah pernah menjadi timbalan Perdana Menteri. Tapi sekejap sahaja kita memerintah 22 bulan. Akhirnya kita dikhianati. Dia mengenak kita. Duduk semua, kita bayar sewa, dia menghambat kita. Begitulah nasib parti kita. Namun perjuangan kita teruskan. Yang hadir pada hari ini adalah yang berani. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkata dalam satu ceramah, Parti Keadilan ini tidak dibantu oleh toke-toke besar, tidak dibantu oleh pegawai-pegawai besar. Kerana apa? Kerana Parti Keadilan kita ini adalah parti untuk kita, rakyat biasa, rakyat marhain. Anwar Ibrahim, prinsip dia tidak suka kepada rasuah, anti rasuah, tidak suka pada kroni. Parti Keadilan kita berbeza dengan parti-parti lain yang tak perlu saya sebut sini. Yang selain daripada Parti Keadilan, parti kita, Parti PKR atau Keadilan adalah sebuah parti yang mementingkan kesamarataan untuk rakyat biasa, sama ada di kampung. Kita bukan parti kaya. Itulah perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ramai yang berani untuk bersama dalam Parti Keadilan. Toke-toke besar, pegawai-pegawai besar takut untuk bersama dengan Parti Keadilan. Kerana apa? Kerana Parti Keadilan menolak rasuah, menolak kronisme. Kita nak elak, kita nak bantu rakyat, nak bersama rakyat, turun pada rakyat. Ramai lagi rakyat yang susah, bermacam-macam masalah. Kalau kita di Kelantan ni banyak masalah. Sebab itulah apabila hari raya, jam lebuh raya nak masuk ke Kelantan, jam. Kerana apa? Kerana adik-beradik kita, kerana anak kita, kerana cucu kita, semuanya terpaksa mencari peluang pekerjaan di luar dari Kelantan. Ada yang duduk Kuala Lumpur, duduk Selangor, duduk di Penang, duduk di Johor. Kerana apa? Di Kelantan tidak ada apa-apa. Orang putih kata nothing. Tidak ada apa-apa. Jadi, saudara-saudari yang hadir pada malam ini, saya tidak menganggap kerana semata-mata ada sedikit sagu hati, tetapi kerana kesedaran. Berilah sokongan kepada Parti Keadilan, kerana Parti Keadilan nama penuhnya ialah Parti Keadilan Rakyat, maknanya untuk rakyat, terutamanya masyarakat di kampung. Jadi sekali lagi lah tahniah kepada yang hadir pada malam ini, dan saya mohon supaya memberi sokongan yang penuh, memberi peluang kepada parti PKR ataupun Parti Keadilan untuk kita berada di tampuk pemerintahan. InsyaAllah dalam masa yang terdekat, InsyaAllah ada hikmahnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim dianiaya, dikhianati, tetapi kami di sini tetap berjuang demi untuk rakyat. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Anuzi Zahrim
dalam ucapan yang agak ringkas. Biasanya dia panjang. Tapi malam ni mungkin dia nak beri peluang kepada saudara-saudara kita yang lebih muda nampaknya untuk bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tak perlulah nak mengulas panjang. Kalau tak puas hati dengan kenyataan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita ni, bolehlah adik kakak sekalian lepas ni jumpa hamba, tanya hamba. Hamba boleh wayak pula, hamba boleh ulah, insya-Allah. Jadi majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan saudara Zamzari, ahli majlis MPN Negeri MPN Negeri. Jadi majlis mempersilakan saudara Zamzari untuk memberi sedikit ucapan kepada kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang hamba hormati Kanda Pengerusi Majlis, yang dihormati Timbalan Ketua PKA Cabaran Tanah Merah Datuk Anuzi, Saudara Selain Ismail, Pengarah Komunikasi PKA Negeri, Ahli Majlis Pimpinan Negeri, Saudara Aswadi, Tuan Kerja pada malam ini, yang dihormati juga Ayahanda Tok Imam yang sanggup hadir bersama kita, Ketua Penerangan Cabang dan seluruh warga Gobek dan Kuaiku. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita diberi kesempatan berasa program ini program selain meraihkan penubuhan ranting baru PKA di Tanah Merah, dan kita berbesar hati dalam Parti Keadilan Rakyat boleh kumpul orang seramai ni, boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri bahawa alhamdulillah, hamba yakin dengan kepimpinan Datuk Seri Supardi, insya-Allah Parti Keadilan Rakyat Tanah Merah akan menjadi contoh untuk seluruh gerakan pembaharuan di negeri kita. Ini merupakan satu lonjakan baru kepada kita. Hamba bersama PKA tahun daripada seawal penubuhan ini. Jadi Tanah Merah ni bukan benda yang asing bagi kita. Kita 4 bulan penubuhan parti, kita menghadapi pilihan raya dan Parlimen Tanah Merah pernah dimenangi oleh Parti Keadilan Rakyat. Ini membuktikan orang Tanah Merah pernah tunjukkan perubahan, nak menaruh harapan bahawa parti yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini merupakan parti yang akan membela rakyat, membawa satu perubahan kepada negara kita. Dan pastinya perubahan ini yang tak boleh mari dengan sekaligus. Pastinya perubahan yang kita bawa pada hari ini telah 20 tahun kita lalui, dan kita tengok sudah ada penerimaan yang menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita mengepalai parti, dalam kepimpinan kita ada cabaran-cabaran yang kita hadapi. Yang kita tengok pada hari ini yang berlaku kita 22 bulan, bila rakyat bagi mandat pada Pakatan Harapan, pastinya kita akan menghadapi ujian demi ujian, pengkhianatan demi pengkhianatan, yang akhirnya 22 bulan kerajaan kita akhirnya dirampas dengan begitu saja oleh golongan pengkhianat. Dan kerajaan pada hari ini, kita lepaskan kerajaan ini kerajaan pengkhianat. Bukan kerajaan yang mendapat mandat dalam pilihan raya lalu, tetapi himpunan para pengkhianat akhirnya mereka rampas Putrajaya. Tetapi kalau kita tengok pada hari ini, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku tak lain juga. Jadi pengkhianat Parlimen tak buka. Jadi pengkhianat susah rakyat. Nak utarakan masalah rakyat di Parlimen tak ada ruang. Masalah rakyat di Parlimen tak ada disampaikan melalui wakil-wakil kita, tak ada ruang. Sebab Parlimen tutup, siapa boleh lakukan? Dan ini membuktikan kepada kita kerajaan hari ini kerajaan yang pengecut. Lagu mana nak dengar masalah rakyat? Parlimen tutup. Wakil rakyat kita, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar berkali-kali mohon pada kerajaan buka Parlimen. Sebab sekolah pun buka, sukan pun boleh main, himpunan boleh main. Boleh dianjurkan himpunan berjumpa seumpama ini. Nak himpun 222 orang di Parlimen tak boleh.
Ini menunjukkan betapa kerajaan yang ada hari ini kerajaan yang pengecut. Kerajaan yang tak boleh buat kawasan tu. Ada projek dia bagi buat dia, ada segala bentuk kekayaan bagi buat dia. Yang kita rakyat kapal boleh kapal. Kita rakyat kapal boleh kapal. Nak rakyat tak boleh. Akhirnya kita tampil pada malam ini dengan kepimpinan di peringkat cabai tanah merah, peringkat negeri, turun sendiri nak tengok apa masalah rakyat. Bila ada perubahan hijrah, beramai-ramai bersama kita, alhamdulillah kita syukur kerana kita parti rakyat, parti yang sentiasa mendengar keluhan rakyat. Sebab itu kita turun, kita lebih suka lagu ni. Ada dialog, ada perjumpaan, ada benda yang kita boleh bantu rakyat. Walaupun kita tidak jadi kerajaan, jangan sekali kita tak boleh jadi kerajaan negeri, tak pernah jadi kerajaan negeri di Kelantan ini. Tetapi kita nak tengok, kita bagi peguam 30 tahun dah, tahun 90 bagi kepada PAS. Hari ini dia minta 30 tahun lagi nak selesai masalah, 60 tahun nak selesai masalah air. Semua rasa masalah air seluruh. Tak kira lah kawasan pedalaman, kawasan mana, air keluar. Kawasan pedalaman tak ada air. Tapi SQ apa jawab? SQ kita apa jawab? Nak minta 30 tahun lagi nak selesai masalah air. Ini kita tak boleh benarkan lagi pada tuan-tuan sekalian. Tak boleh nak benar dah puak-puak ni. Terus pergi tampuk pemerintah negeri, terus pergi tampuk pemerintah negara. Kalau perangai lagu ni, selesai masalah kita tak secara, kau nak beli kereta mewah untuk kemudahan SQ. Hak ni hak rakyat marah. Dan mengguna segala bentuk kekayaan negeri, kekayaan negara untuk keselesaan demo yang berhormat wakil rakyat ESKO. Semua dapat peruntukan besar-besar. Semua guna kemudahan-kemudahan yang mewah semata-mata kerana kita jadi wakil rakyat, kita dapat kuasa, kita jadi wakil yang terus bersenelana dengan gapo kemudahan hak rakyat boleh. Rakyat boleh gapo tuan-tuan sekalian? Rakyat boleh gapo? Sebab itulah kita PKR turun hari ini nak tahu masalah rakyat, tolong sekadar mampu yang kita boleh buat. Sekiranya diberi peluang dan mandat ke depan ni, kita jadi kerajaan negeri, kita jadi kerajaan persekutuan balik dengan tidak ada lagi pengkhianat-pengkhianat yang ada, maka kita rasa, kita yakin ini merupakan satu cabaran kepada kita dan ini peluang kepada rakyat. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kalau kita rasa kita dulu bersama PAS, kita rasa kita tak boleh tukar pemikiran. Kalau parti tu lah. Amo pun akhirnya pada PAS juga. Keluarga amo, anak-anak amo dulu PAS. Malah yang jadi yang berhormat pun ada di kalangan adik-adik amo. Tapi siapa satu pihak kita rasa ni dah tak betul kepada rakyat. Ni dah tak betul. Hanya kecek buang tu tak tahu sekira Sarah. Gapo hak kita nak bawa semua dia nafikan. Hak kata kita cerita pasal kebajikan rakyat, semua dia nafikan. Yang dia nak keselesaan mereka. Saya lalu belakang dah, kita nak tengok sebagai contohnya isu tanah. Kuasa kerajaan negeri, kuasa tanah. Gapa hak dia hebahkan kepada rakyat, dia nak wujudkan rakyat cita-cita tanah. Kalau ada tanah di Hulu Kelantan sekalipun, bertindak dengan JLC tu, bertindak dengan JLC ni, bertindak dengan Pembadanan Ladang Rakyat, bertindak dengan yakin. Hak rakyat nak minta tindak semacam. Sedangkan rakyat ni, generasi kita pun tak boleh tanah dah. Anak cucu kita ke depan ni boleh ke apa? Boleh ke apa nak buat tapak rumah? Kalau habis tanah Hulu Kelantan dipajak kepada syarikat-syarikat Cina 99 tahun, 99 tahun. Betul dia tak bagi milik, tetapi dia bagi hak 99 tahun. Jangan kaca. Cina nak niaga, Cina nak buka ladang, Cina nak retah tanah tu 99 tahun selesai. Tapi cerita pada rakyat ni, kita nak bela Melayu, kita nak bela Islam. Rakyat tapak tanah pun tak ada lepas dengan cucu kita. Kita nak bawa pemikir rakyat fikir baik-baik. Kita ada hak 5 tahun sekali nak pilih kerajaan negeri, nak pilih wakil rakyat, kena fikir betul-betul. Nak pilih wakil rakyat, kalau wakil rakyat ni tak boleh jaga anak cucu kita ke depan, tak sah nak pilih adik kakak sekalian. Kalau tak boleh bela anak cucu kebajikan anak-anak kita, rakyat kita, tak sah nak buat lah. Dengan hujah nama ni, tak gerak kerana rakyat kita ni nak makan. Rakyat kita nak tanah, rakyat kita nak kebajikan. Bukan nak tengok demo pakai kereta mewah di kalangan ESKO dan pimpinan kerajaan negeri. Hari kita bagi ingatan, guna kuasa kita 5
5 tahun sekali ataupun katanya kerajaan hak tak mampu, kerajaan perucut pada hari ni nak buat pilihan raya boleh lapar, fikir molek-molek, jangan fikir kerajaan yang menguntungkan wakil rakyat mereka, tidak menguntungkan kita sama sekali. Sebab itulah kita yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu bawa perubahan, mampu perlu diberi peluang untuk jadi Perdana Menteri melalui sokongan daripada rakyat semua, sokongan daripada orang bawah. InsyaAllah kita tabarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita, dan kita wujudkan satu gelombang baru pada perubahan di negeri Kelantan, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan saudara Zamzari. Orang muda kan, memang hebat bercakap. Nak mandi ngamon dia perlu lebih. Memang hebat. Syukur kita kerana mereka dapat bersama kita pada malam ini. Antara intipati yang saya dapat kumpulkan daripada ucapan saudara Zamzari tadi ialah antaranya ialah kemampuan kerajaan yang ada lah ni, sejauh mana dia nak bela rakyat, ya, semuanya bohong belaka, nipu belaka. Contohnya lah, saya bagi contoh, satu contoh dia nipu. Dulu masa kita kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan dia riuh isu royalty, tak habis-habis isu royalty minyak. Lah ni dia kerajaan masih ada lagi papai tanda royalty minyak di Kota Baru. Ambo duk lalu 2-3 kali, kau besar, kau comel dia buat papai tanda isu royalty minyak. Lah ni dah dia kerajaan, apa dia tak usahakan dapat royalty minyak tu untuk kegunaan rakyat Kelantan? Duk menipu dengan begitu ya. Dulu kita kerajaan dia duk tekan kita suruh royalty. Hari ni dia kerajaan, apa dia tak beri? Tak payah beri, ambil sendiri. Dah kita berkuasa. Hal ni jelas nipu. Kalau saudara-saudari tengok kan, itu antaranya. Lepas itu isu tanah. Isu tanah ni memang banyaklah, seperti saudara Zamzari kata tadi. Orang Cina diberi pajakan 99 tahun. Ambo kena di Hulu Kelantan. Tanah hamba, keluarga hamba likum bui memohon dulu mula-mula. Lepas tu tanah kelapa sawit naik nak tumit buah tinggi ni, dia lulu ke Cina keliling tanah hamba. Atas dasar pajak kel, kita tanya kenapa bagi pada Cina? Kerana diberi pajak kel. Saya minta nak pajak, kenapa tak lulu? Saya Melayu, dia Cina. Inilah pembohongan yang besar yang KJL PAS lakukan kepada kita rakyat Kelantan. Tapi orang kampung, rakyat dimomokkan dengan keadilan ni, parti campur Cina, campur India, macam-macam diperburukkan. Kononnya kita orang Melayu ni tak boleh bergabung dengan orang Cina. Jadi hamba pula berceramah, minta maaf banyak-banyak saudara Zamzari, saudara Ruslan. Hamba tak boleh, dia berkecek. Sebab tu hamba kata tadi, kalau tak berhati dengan saudara Zamzari, saudara Ruslan kita pada malam ini, Datuk Hanuzi, saudara Khairul Anwar, jumpa dengan hamba lepas pada ni, InsyaAllah. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan saudara Ruslan Ismail, pengarah komunikasi MPN Negeri Kelantan. Silakan saudara Ruslan, comel orangnya. Terima kasih kekanda pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada para hadirin yang saya hormati, timbalan ketua cabang dan juga barisan saf-saf pimpinan Majlis Pimpinan Negeri Kelantan, saf pimpinan cabang Tanah Merah, ayahanda imam dan seluruh pimpinan dan juga wanita-wanita dan juga ibu bapa dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Nampak senyap ayat tadi lagi. Kalau dah gelak tu boleh mari masuk Pak Cerah. Tak apa, tak usah rusing, tak kena rigak. Nah. Alhamdulillah. Kita tanya apa khabar, tetap juga khabar baik. Balik rumah mandi air Nescafe. Itulah rakyat Kelantan. Hebatnya rakyat Kelantan. Tak apa. Kalau bab tu kekanda hamba ulah dah tak ada. Kalau hamba nak ulah pun dia tak akan habis. Tapi hamba nak beri petik kes sikit.
dengar belakang. Jadi ni level kena ada suara siapa tak? Hamba tak boleh royak lah. Ni yang level pemimpin hak kita nak. Hak lagi ni yang kita nak untuk memacu negeri Kelantan. Hak ni hak kita nak untuk mentadbir negeri Kelantan. Tak serik-serik lagi kau. Tak serik-serik lagi kau para ibu bapa hadirin sekalian. Boleh tak kalau kali ni kita ubah sekali, boleh ke tak? Boleh atau tidak? Okey, tak apa. Kita tolak ke tepi. Saya nak cerita tentang keadilan. Kenapa keadilan? Untuk pengetahuan ibu bapa semua, Parti Keadilan Rakyat bukan lahir kerana individu semata-mata. Tapi ia lahir daripada penderitaan. Dia lahir daripada kezaliman. Dia lahir daripada air mata rakyat. Kerana inilah keadilan lahir. Bukan kerana dia lahir daripada tak puas hati, tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia lahir kerana tak puas hati, tak boleh jadi Presiden Parti. Bukan dia lahir tak puas hati, tak boleh jadi KJKKKKK. Tapi ia lahir kerana dia telah mengkhianati. Pemimpin telah mengkhianati, menzalimi apa yang sepatutnya mereka beri kepada rakyat, tetapi dia telah mengkhianati rakyat itu sendiri. Maka inilah, sebab inilah Parti Keadilan itu lahir. Dan kami sejak daripada tahun 99, saya sendiri masa tu sekolah dekat Telimo, tak tahu berapa lagi pasal politik. Tapi kerana kesedaran kita tentang apa yang berlaku dalam negara pada waktu ketika itu, kita sedar, kita bangkit. Kita turun ke jalan-jalan raya. Kita lawan kezaliman dengan cara apa sekalipun untuk kita memastikan negara kita bebas daripada cengkaman kuku besi. Setuju atau tidak? Halo? Ibu bapa para hadirin sekalian. Sebab tu bila hamba dapat tahu malam ni ada pula untuk penubuhan ranting di Tanah Merah. Hebat Tanah Merah. Tiap-tiap malam buat program. Beri tepuk kepada warga penduduk Tanah Merah. Hebat. Nah. Ambo ni daripada Kata Panjang. Menetaplah ni di Kuala Lumpur. Kalau Kata Panjang buat hari-hari gini letih, ambo letih. Lah ni pun letih dah. Nah. Tapi alhamdulillah. Kenapa? Kerana ini adalah kesedaran kita semua. Kita sedar apa yang berlaku pada hari ini. Kita sedar bahawa negara kita sekarang telah mengalami satu keadaan yang teruk. Ketirisan, amalan rasuah berleluasa, amalan kronisma, yang mana kita lah rakyat harus sekat dan hentikan daripada terus berleluasa. Setuju atau tidak? Jangan hidup setuju saja. Bila tanya setuju. Tapi bila ngundi, orang beri beras 2 kapik, hak 5 kilo, mepet. Itu masalah lagi. Jangan. Orang beri kita buat sepemula Tok Guru dulu. Ingat tak? Beri kain batik kita, akar. Beri beras kita, nano. Beri duit kita, ambil. Itu baru sedih. Tak. Tapi bila pakah kita pakah ke apa? Sini. Sudah. Masalah. Bila pakah kita pakah ke apa dia? Itu baru betul. Saya rasa cukup bangga sebab di hadapan saya ada pelbagai daripada lapisan peringkat umum. Ada daripada anak-anak kecil, hak bawa anak-anak. Ada daripada remaja, ada daripada peringkat dewasa, ada juga peringkat supaya ayah saya. Alhamdulillah. Inilah yang kita mahukan. Bahawa bukan kita mari semata-mata boleh makan nasi gulai ikan kering. Bukan mari semata-mata boleh duit dalam siapa dah. Tapi kita mari, kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam negara. Kalau kita tak mari kepada majlis macam ni, kita tak akan tahu. Kalau kita tengok TV, kau setakat duk dengar gegar Abang Gaza, hak tu yang kita tahu. Tapi bagaimana dengan nasib generasi kita akan datang? Kalau kami turun ke jalan raya,
Ibu bapa hak ada depan ni saya rasa tak temung dengan topi merah. Tahu topi merah? Kenal ada topi merah? Tak kenal. FRU. Dulu kita ni tubik sikit FRU duduk depan 1000 orang dah. 500 orang ada FRU depan. Tak. Tapi kita tetap lawan sebab apa? Bukan kita nak runtuhkan KJL. Bukan kita nak lawan tak itu, tapi kita tunjukkan, kita nak zahirkan bahawa kita akan bangkit untuk menantang sebarang kezaliman demi rakyat. Saya kalau daripada dulu sampai hari ni lebih 20 tahun dah. Ni kekanda saya. Dia bos kepada saya, dia merupakan ketua Angkatan Muda Keadilan. Saya setiausaha dia dulu, betul tak? Tapi alhamdulillah, selepas lebih 20 tahun, kami masih lagi berdiri pada pentas yang sama demi menegakkan dan menjaga kebajikan rakyat. Tak lain tak bukan. Kalau saya gila nak jadi calon lama dah, hamba boleh tanda calon. Tapi tak apa. Hamba sedar diri, kita bui kepada hak mana layak dulu. Bui dulu. Bui orang lain naik stage dulu. Demo gocoh dulu lah. Tak apa nampak body besar. Kita ni nampak ubel, lebih nampak tua. Tapi jiwa muda lagi. Tubuh kecil je. Payah nak naik atas stage. Tapi hak mana kita bui naik atas stage, kebah tiket. Kali ni biar hamba gocoh sendiri lah pula. Boleh ke tak? Setuju ke tak? Tapi bukan tanda merah lah. Alhamdulillah, saya cukup teruja. Saya turun Selangor. Saya pergi ke Negeri Sembilan. Saya pergi ke Sabah. Saya pergi ke Sarawak. Alhamdulillah, balik ke negeri sendiri, saya tengok kebangkitan rakyat. Ini yang kita nak. Sebab kita semua tahu bahawa kita lah ni keadaan ekonomi makin teruk. Hak mana duk nego dengan sepadan orang-orang urusan Thailand apa semua tu, orang royak kan lah. Kau payah cari duit. Kau payah cari makan. Betul tak? Betul tak? Tak. Kau payah cari makan. KJL ni apabila dia menjadi sebuah KJL, dia ibarat ibu bapa. KJL ni macam mak pak. Mak dengan ayah kita. Apa tanggungjawab dan peranan mak ayah? Beri. Orang kaya beri keselamatan, jaga keselamatan anak-anak. Beri perlindungan kepada anak-anak. Beri pendidikan kepada anak-anak. Beri tempat tinggal kepada anak-anak. Begitu juga pihak KJL. Apabila memerintah menjadi sebuah KJL, apa tanggungjawab dan peranan KJL terhadap rakyat? Nah, deliver balik pada rakyat. Rakyat bayar cukai. KJL manage, urus takbir dengan betul. Deliver balik pada rakyat. Apa dia hak rakyat perlu ke? Saya tanya tadi. Pada bola pun tak ada sini lah. Pada bola. Apa kemudahan hak rakyat perlu ke? Inilah sepatutnya KJL. Tanggungjawabmu kepada rakyat. Jangan bila ada masalah air, berapa belah tahun dah kecek hak tu lah, mu suruh orang pergi mandi sungai. Cetik kau bengong. Bodoh. Bodoh. Ni kelas pemimpin yang kita nak. Pakai piyah atas kepala. Kalau hamba pakai piyah, jauh hamba lebih handsome daripada dia. Tapi dari segi pemikiran, dari segi pentadbiran teruk. Dia mau lepas tukar kereta, tukar kereta. Lepas tukar kereta, tukar bini. Lepas tukar bini, tukar kereta. Lepas tu rumah kau kecil, kau besar, kau besar, kau besar. Gaya. Hari raya mutu air. Tak. Ni musim orang habis PKP sikit kat PKP kau longgar kat ramai orang bini lah. Nyanyi lah kau pengantin baru, air cuma gitu mah. Bukan kita nak soal isu hak tolong. Tapi ini adalah kemaslahatan rakyat. Gapo hak rakyat perlu. Rakyat tak minta, ada ke minta dengan wakil rakyat minta mesti seseorang? Ada? Ada kan? Tak ada dah. Tak ada, tak minta. Tapi masuk pergi ngundi hari tu, beratur, peluh-pelah, betul tak? Peluh kita. Tinggal anak kecil, lagi beratur nak pakah demo. Sebab apa demo duk jual nama Islam? Islam macam parti lain ni kape dah. Hidup kecek soal DAP. Doktrin pemikiran DAP. Cina. Ratik sama Cina. Lepas maya Isyak Cina. DAP Cina. Lepas maya subuh DAP Cina. DAP Cina. Cina SCD kerana mabuk dia ayat DAP. Ni Cina gila DAP ni.
Tak. Cina curi, kementerian Cina curi, Cina gila di FP ni. Bila Cina menang badminton, piala kawan ni, piala Thomas. All England baru ni. Oh, bukan main yang game. Oh, ni anak didik kita ni. Tak. Rakyat Kedah. Nebeng tunjuk gambar. Tak yalah gambar sekadar logo dia dah. Tak topik pula Cina di FP. Terus ngaku. Ni kalau boleh ni Cina pah. Hak buruk Cina di FP. Sebab apa? Dia nak tanya doktrin pemikiran. Ni perkara paling bahaya. Sebab ia dua perkara paling bahaya dalam politik ni. Pertama, iaitu soal agama. Sentimen agama. Yang kedua, sentimen bangsa. Hak ni bahaya, cukup bahaya. Nak tanya pokok ke. Maaflah kasar sikit ayah dah geredek lama tu. Covid ke tak boleh nak kecek lah. Kecek ke rumah mak, kecek tinggi suara mak tu. Ni nak lepas sikit. Nak tanya pokok ni lah. MCA tu Cina kau Melayu? MCA tu Cina kau Melayu? MCA tu Cina kau Melayu? Cina. Gerakir tu Cina kau Melayu? Boleh pula menduduk sekali. Kalau dengan DAP banyak tak boleh, haram. MCA gerakir semua boleh. Kenapa? Kerana demi kepentingan kuasa. Kenapa? Kerana nak duduk di kursi empuk. Kenapa? Kerana nak jadi menteri. Ni hak berlaku dalam negara kita sekarang. Demi kedudukan, sanggup jual agama. Selagi dia boleh jual, dia jual. Selagi dia boleh tunggang, dia tunggang. Selagi dia boleh tunggang, dia tunggang. Selagi dia boleh putar, dia putar. Ni hak berlaku. Jadi saya rasa Hello? Saya rasa warga Tanah Merah cerdik belakang dah. Kali ni saya rasa cukup dah kali. Dah, boleh dah kali dah. Boleh dah sebab di Tanah Merah ni kali ni wakil daripada parti keadilan rakyat ni orang-orang hebat. Bukan calon-calon orang. Kita ada Datuk Nuzi, kita ada Datuk kita ni, Datuk Ismail, kita ada Abang Khairul kita, Abang Khairul bukan calon-calon orang. Tokoh pemimpin masyarakat, hak orang kena mudah basuh sneak kira. Tak sih kau orang lagi ni? Nak kau tak sih? Apa mengatuk dia ni? Apa mengatuk? Sabar sikit lagi lah. Boleh ke tak? Sikit lagi dah. Lama dah tak. Jadi ni hak perlu kita tengok selagi. Kalau kita sekadar tengok TV, dengar radio, tak boleh. Tapi learning alhamdulillah. Sebab demo tak boleh nak tipu. Demo tipu sikit, kita buka WhatsApp. Mocik-mocik pula ni ada WhatsApp. Oh, WhatsApp rupa tetangga, WhatsApp gosip laki bini. WhatsApp ni hebat. Tapi cuba-cuba masuk dalam grup WhatsApp tentang senario politik semasa. Mungkin kita tak tahu gapo berlaku. Kita tak tahu harga getah berapa lah ni. Kita tak tahu harga kelapa sawit lah ni berapa. Harga minyak sawit lah ni berapa. Bagaimana nak kekalkan kestabilan harga sawit telagu mana. Ini semua kajian perlu fikir. Lah ni kajian buat apa? Pergi cari ahli-ahli parlimen, kecek. Offer juta-juta, terus lompat. Ni hak berlaku pada hari ini. Dan ini cukup tidak baik kepada negara kita kerana ia menjejaskan kestabilan politik. Bila kestabilan politik terjejas, secara tidak langsung kestabilan ekonomi turut terjejas. Dan siapa menjadi mangsa? Mangsanya adalah kita semua. Mangsanya adalah tuan-tuan dan ibu bapa semua. Kita tanggung. Besoho menggui BPN, BSH lah, BSH BPN. Oh, bukan dada. Bukan duit Pak Mung. Duit rakyat. Duit BPN tu kat Allahu Akbar besoho. Duit rakyat bukan duit Pak Mung. Nak waktu bit tidak WSP pun gegak-gegak. Rio, tu duit rakyat. Bukan duit Mung. Tapi sebab KJL bermain dengan rakyat itu sendiri. Sebab tu kita perlunya ada suara rakyat. Bila kita ada suara yang kuat,
kita boleh beri amaran kepada KJL. Jangan main-main dengan kita semua. Jangan main-main dengan Pak Cik pakai kain sarung. Jangan main-main Pak Cik haduk ke anak. Kenapa? Kerana tangan inilah yang akan menentukan hala tuju dan masa depan negara. Setuju atau tidak? Setuju. Apa mengatur lah? Lagu mana? Siapa itu ni? Siapa itu? Kecek buat ekonomi. Saya nak sentuh sikit soal pengkhianatan. Kita tahu ramai hak tubik daripada parti keadilan rakyat. Ramai hak tubik mengkhianat gapo semua. Tapi kena tahu Tanah Merah sendiri ada beberapa kerak, beberapa ekor pengkhianat. Tapi alhamdulillah, ibarat kata patah tumbuh hilang berganti, dan kita akan dapat yang lebih baik. Dan saya yakin orang hak khianat telah pergi meninggalkan kita. Tuai hantar lagi hak berkualiti depan hamba semua ni. Inilah orang kata hikmah di sebalik kejadian. Sebab apa demo khianat? Sebab demo ni tak ikhlas. Demo ni tak ikhlas dalam memperjuangkan nasib rakyat. Demo ni tak ikhlas dalam mengutamakan kebajikan rakyat. Tapi demo ni lebih kepada kepentingan diri. Ini hak berlaku pada hari ini. Jadi apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat sekarang? Apa yang kita perlu buat ialah memberi amaran dan signal kepada KJL. Dan kali ini saya menyeru kepada ibu bapa para hadirin sekalian supaya membuat satu keputusan yang begitu jelas kepada pemimpin. Jangan main-main dengan penduduk Kampung Gobek. Kerana ini akan menentukan hala tuju masa depan negara. Kita bukan kecek soal diri sendiri, tapi kita kecek soal anak kita, anak cucu cicit kita, generasi akan datang. Kalau kita silap membuat perhitungan dalam memilih pemimpin, generasi kita akan datang akan mengalami nasib yang teruk. Hal ni kita harus fikir. Kalau kecek soal Datuk Seri, orang dak ayat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni gila nak jadi Perdana Menteri. Tahu tak? Datuk Seri Anwar ni, dia ni kalau dia nak apa dia boleh lakon dah. Cukup dah. Dia ni antara orang yang catat sejarah. Suami isteri yang memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Suami isteri dalam dunia. Tok lelaki pernah jadi timbalan Perdana Menteri, bini pun jadi timbalan Perdana Menteri. Dan dia cukup dah. Tapi apa dia masih berada dalam lanskap politik? Kerana dia ingin menegakkan keadilan. Dia ingin menghapuskan amalan rasuah. Dia ingin menghapuskan amalan kronisme. Dia ingin menghapuskan amalan nepotisme. Kronisme ni gak orang kata pokok dia lah. Bagi kalau bagi beras gak pokok ni tak boleh ni biru muda kita set merah. Bagi set merah tak boleh. Dalam keadilan kita terapkan bahawa tak kira India, Melayu, Cina, mu parti mana pun, mu layak, mu boleh kita bui. Inilah keadilan. Jadi saya rasa lewat dah ni. Kalau nak itu nak banyak-banyak lagi kita semula boleh. Takut mengatuk lah. Nah. Jadi saya rasa sebelum saya akhiri, saya nak sampaikan salam Datuk Seri Suparadi Muhammad Noor, pengurusi MPN kita dia WhatsApp hamba tadi. Tolong sampaikan salam sayang kepada semua penduduk Kampung Gobek. Minta maaf dia tak dapat bersama pada malam ni kerana dia ada agenda lebih besar esok yang akan orang memungkinkan perubahan lanskap politik dalam negara. Dia mungkin salah saya kepada semua. Dia minta maaf tak dapat hadir. Jadi saya rasa saya akhiri dan sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Apa yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk adalah daripada Muhyiddin itu sendiri. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Ruslan Ismail. Saya pun tak suka lah orang kata panjang bisok kecek. Saya pun tak pernah dengar dia bercakap. Jadi pada malam ni saya salute dah, saya respect dia. Orang muda. Boleh berucap begitu baik sekali. Dan untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian,
Saudara Ruslan, Saudara Zamzari ni adalah orang yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya difahamkan mereka adalah orang-orang yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tahu bagaimana tingkah laku sifat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Tak seperti orang kita sore tu, orang ikut Kota Baru tu, bila kecek hak keadilan ni, hak membentuk kerajaan ni, dia sebut apa? Dia kata no Anwar, no Lee Kuan Eng, no DAP. Ini memokan memperbodohkan rakyat, supaya rakyat tahu benci ke Anwar Ibrahim, benci ke Lee Kuan Eng. Muju ada Lee Kuan Eng tu simpan PT 22 bulan, boleh buat bagi PT lah ni. Ketidak tak tahu ambil PT mana nak bagi. Amba difahamkan selama 22 bulan tu Lee Kuan Eng berjimat harta kerajaan, harta negara, harta rakyat. Dia ke dia mereka habis bagi. Duit prihatin, duit menatai gapo, duit menatai gapo. Tak cukup lagi dengan hal tu, suruh rakyat waktu bik KWSP. Seperti saudara Ruslan kata. Sedangkan KWSP itu adalah duit simpanan rakyat untuk hari tua. Nyebut dia. Suka juga boleh waktu bik kita duit KWSP. Amba tak boleh. Amba pegawai kerajaan kan. Habis dah. Orang-orang swasta banyak boleh waktu bik suka juga lebihnya. Dia tak tahu duit dia sendiri. Bila dia tua esok, duit itu tak ada dah. Itu yang menjelaskan. Jadi majlis mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli panel kita yang ada di depan ni. Saya anggap ahli panel lah penceramah kita. Walaupun kita tidak ceramah sebenarnya, kita nak memperkenal dan berkenalan dengan saudara-saudari Kampung Gobek ni. Dan untuk pengetahuan semua, kita dah bergerak. Kami Keadilan N27 ni dah bergerak ke beberapa ranting. Hampir 10 ranting dah. Dan minggu depan ada pula sok. Menjelang bulan puasa ni dikabarkan ada 2 lagi ranting akan ditubuhkan. Ya betul mana? Itu yang sudah dimaklumkan. Dan untuk pengetahuan saudara-saudari juga, selain daripada sumbangan daripada Keadilan Cabang Tanah Merah, orang yang kuat sekali memberi sumbangan kepada kita ialah Saudara Khairul Anwar Harun. Orang terasing, orang gerana, orang donipu. Berilah sokongan kalau naik dia sebagai calon. Kalau naik orang lain pun, sokonglah keadilan. Dan saya sudahi majlis kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis seterusnya ialah menjemput Saudara Khairul Anwar sendirilah untuk menyampaikan sedikit sumbangan berbentuk wang tunai. Yang pertama sekali dipersilakan Siti Rahimah. Siti Rahimah ada tak? Ibu tunggal. Ibu tunggal. Silakan Siti Rahimah. Untuk pengetahuan semua, beliau adalah ibu tunggal yang mengalami masalah kronik, mungkin dalam kesihatan kot. Yang kedua dipersilakan Yung Mahizan binti Daud. Ini terlantar di hospital ICU. Diminta wakilnya. Anak beliau Saudara Ahmad Iskandar bin Roslan, bantuan untuk menyambung ke pelajaran, bantuan pendidikan. Silakan wakil dia, mak dia ke? Okey. Saudara Wan Idris. Saudara Wan Idris, persilakan bantuan rumah yang rosak. Saudara Wan Idris, silakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Khairul Anwar di atas sumbangan beliau mewakili N27 Gua Ipoh. Majlis seterusnya menjemput Saudara Hanuzi Zaharin, Timbalan Ketua Cabang, untuk menyampaikan 10 bakul makanan sebagai gimik penyampaian. Yang lain itu
Kita akan bagi kemudian. Bawa baku makanan tu. Senarai nama tidak diberikan kepada saya. Jadi boleh mari 10 orang. Ambil 10 orang mari. Sekarang makak. Dia tahu tak? 10 orang tu mari. Silakan. Ani. Boleh tak ada. Silakan Puan Rahimah binti Cik Isa. Cik Gayah binti Awang Ahmad. Tak ada wakilnya. Haslita binti Hasan. Kalau tak ada wakilnya. Nur Sazila binti Idris. Nur Sazila binti Idris. Silakan. Ramli bin Cik Sad. Silakan. Saudara Ramli bin Cik Sad. Saudara Rosmadi binti Cik Isa. Saudara Rosmadi binti Cik Isa. Puan Siti Rohani binti Osman. Puan Siti Rohani binti Osman. Puan Cik Fatimah binti Teh. Puan Cik Fatimah binti Teh. Silakan. Okey, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Hanuzi Zahrin di atas penyampaian bakul makanan tadi. Dan untuk mereka yang masih belum menerima bakul sumbangan itu yang telah tersenarai namanya, dipersilakan ketua wanita dan jawatankuasanya untuk menyampaikan bakul-bakul makanan yang selebihnya. Dipersilakan. Boleh. Beratur, mana dah tersenarai tu beratur mari ambil. Tak payah panggil nama dah. Tutup sikit lebih kurang. Ni. Oh ni. Tak boleh kau ni. Tutup dengan kaki. Hai, Assalamualaikum kepada audiens di luar sana. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas perkongsian anda dan insyaAllah kita akan roadshow seluruh Malaysia. Nantikan kedatangan kami. Lawan tetap lawan. Pengkhianat akan diberi. Panggil nama dia, mari sini ni. Terima kasih semua.